Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan. Hari ni saya nak cuba buat video YouTube saya yang pertama. Saya nak buat channel Coach Bahar. Saya nak berkongsi tentang apa yang saya tanam, apa yang saya buat tiap-tiap hari. Mudah-mudahan subscribe saya punya, macam mana orang buat? Subscribe. Subscribe saya punya channel YouTube. Bagi sokongan kepada saya untuk saya dapat motivasi untuk buat benda ni. Okay, hari ni saya nak kongsi tuan-tuan projek Irfan, projek nak buat tanam fitigasi cili secara fitigasi. Irfan tanam cili sentil kali ni. Mari Irfan. Okey. So cili ni, pokok cili ni kita baru tanam 25 hari Irfan daripada kita tapak semayan. Semayan kita semai dalam masa 1 bulan 30 hari dan kita pindahkan ke polybag. Okey. So satu polybag macam ni, satu polybag, satu pokok lah. Jadi kita menggunakan sistem vertigasi. Sistem vertigasi. So Irfan tanam lebih kurang dalam 300 polybag. Tunjuk Wan. Apa kelebihan tentang sistem vertigasi ni tuan-tuan? Sistem vertigasi ni adalah sistem yang bukan asing lagi sebenarnya di Malaysia. Mungkin lebih 15 tahun telah bermula di Malaysia. Tetapi sistem vertigasi ni memudahkan untuk pekebun-pekebun atau petani untuk concentrate ataupun fokus dengan kerja yang membuahkan hasil. Maksudnya, kalau tuan-tuan ingat dulu kalau kita tanam sayur apa-apa pun dekat atas tanah kan. So kita kena racun, kita kena bajak. Setiap kali kita nak harvest, lepas tu kita kena buat lagi dengan tulang pak kerat kita lah. Sekarang dengan sistem vertigasi, kita fokus, maksudnya meracun rumpai itu lagi tidak dibuat oleh kita. Misalnya contoh, kalau kita tanam pokok ni, tanam pokok cili, tanam pokok terung, tanam pokok apa pun, sistem vertigasi ni dibuat, maksudnya semuanya direct. Dia punya daripada baja dan siramannya dibuat oleh ataupun diautomatikkan dengan sistem vertigasi. Mari saya terangkan sedikit. Baru 6 minit cakap. Basic kepada sistem vertigasi, perlu adakan polytank. So polytank ni untuk menyimpan air. Biasanya saya gunakan 600 ml untuk satu besar polytank ni. So sumber air ni tuan-tuan boleh ambil daripada air kerajaan lah. Mungkin juga ada orang yang ambil daripada air hujan. Mungkin juga daripada air sungai. Tapi semua air hujan dan air sungai itu mesti ditentukan dulu ataupun cek dia punya pH. Biasanya kena simpan dulu 2 hari baru kita pakai untuk kita buat siraman. Kalau kita kurang asid, kita kena tambah akali. Kalau kita kurang akali, so kita kena tambah asid dia. So tapi kalau kita gunakan air yang biasa daripada air, maksudnya sumber daripada pipe, so kita insya-Allah pH-nya adalah antara 5 ke 7. Jadi ini polytank. Ini polytank yang membekalkan air setiap kali siraman kepada anak-anak pokok. Jadi anak pokok ni biasanya dia tengok besar. Satu kali siraman kalau dia dah besar adalah 250 ml air Jadi maksudnya macam besar air mineral kecil itulah. So sentiasa sekali siraman. Jadi kita kena check lah. So
dia akan keluar. Kita ada pemasa kat sini. Tengok Fan. Pemasa kat sini. Ataupun timer ni. Timer ni kita pasang ataupun kita setkan 5 ke 6 kali satu hari. Dia depend pada cuaca, depend pada pembesaran pokok. Misalnya pokok tu dah berbuah, dia perlukan banyak baja. So kita akan kena lebih lagi lah. So selalunya kita letak pada pukul 8, pukul 10 pagi, pukul 12 tengah hari, pukul 4 petang, pukul 6 petang. So malam dia kasih kita rehat lah, macam kita nak tidur kan. So jadi kalau pukul 10 misalnya, pump ni akan auto. Dia akan, kalau saya masa saya 4 minit ke 5 minit itu pulang kepada tuan-tuan, sebenarnya kena check berapa kandungan. So jadinya itu ada pump 1.5 horsepower. Pump 1.5 horsepower ni, jadi dia akan onkan pump tu, dia akan masukkan ke kebun kita. Ni masukkan kebun kita. Jadi dia buat siraman. Jadi kita tidak perlu lagi membuat siraman dan membaja. Kita cuma control, make sure dia punya serangan serangga, racun dan yang lain-lain tuan-tuan. So jadinya ini adalah memberi kemudahan kepada anak-anak muda, kepada siapa saja yang mahu menceburi dalam bidang fertigasi ni. Siapa pun boleh. Kita tunjuk dekat contoh tapak fertigasi. Ini tapak fertigasi. Yang ada lebih 1000 polybag. Ini tapak baru. Alright. Ini tapak baru. Besar. Okey. Untuk membuat tapak fertigasi ni, kalau boleh tapak tu kita mesti nak rata. Kita nak rata supaya kita mudah untuk buat. Satu. Yang kedua, kita mesti cantik lah. Cantik susunan dia. Lurus. Telah kita tengok, kita ukur pakai antara polybag ke polybag 1 meter. Ataupun 1 kaki, depends. Ada orang yang buat 2 line. Ada orang yang buat 1 line. Itu terpulang kepada masing-masing. Jadi dia perlukan piping. Dia perlukan sistem-sistem fertigasi yang diperlukan. So ini hari ini adalah basic saya tunjukkan. Tuan-tuan tolong subscribe saya punya channel supaya saya akan kongsikan setiap hari semua sekali tanaman-tanaman yang saya tanam, memberikan pengetahuan kepada tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.